Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat 1 September 2023. Bertemankan saya Anim Izzati dan saya Daya Bakar. Alhamdulillah kita masih mengekalkan ciri-ciri sebagai seorang rakyat Malaysia. Ya, insya-Allah. Anim nampak cukup berseri dengan warna merah jambu. Warna merah jambu ni boleh dikatakan warna saya lah. Ya. Kalau pakai tu rasa macam wardrobe bagi rasa macam happy je sebab warna kita awak. Alhamdulillah patut nampak ceria luar biasa. Ya. Dan saya pasti juga rakyat Malaysia mungkin semalam menyambut Hari Kebangsaan. Betul, mungkin ada yang kan? lagi sedang bercuti dan masih merasakan semangat kemerdekaan. Berkobar-kobar. Alhamdulillah sangat meriah. Betul, kan ni? meriah sangat-sangat dan difahamkan lebih 100,000 pengunjung yang berada di Dataran Putrajaya untuk sambutan kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan pada 2023 tahun ini. Katanya ini merupakan kali kelima lepas beberapa tahun yang berselang sambutannya dilakukan di Dataran Putrajaya, dan pastinya kita harapkan agar semuanya macam-macam cerita. Daya sendiri ada cerita anak buahnya 5 kilometer 5 kilometer berjalan. Ya, berjalan sanggup ya. Ada yang saya paling sebenarnya rasa wow, hebatnya rakyat Malaysia. Datang bukan dari Kuala Lumpur saja, datang dari Perak, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Berkampung. Sanggup daripada malam sebelum tu dengan anak-anak semata-mata nak saksikan sambutan Hari Kebangsaan. Masya-Allah. Dan macam-macam tarikan sebagai adegan utama yang pastinya semua persembahan yang dilakukan pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya baru-baru ini merupakan satu yang boleh dipuji. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat, termasuk kontijen yang terlibat dan juga pengunjung-pengunjung yang hadir memeriahkan lagi suasana untuk sambutan Hari Kebangsaan. Betul. Sangat-sangat luar biasa. Saya rasa bila dah habis yang semalam ni, mula semua orang tak sabar. Tahun hadapan pula bagaimana pula sambutan dia? Okey, mungkin anda ada cerita tersendiri tentang sambutan Hari Kebangsaan. Apa kata kongsikan dengan kami di Facebook kami iaitu MHI Live. Okey, jom sama-sama kita saksikan kali ini di berita harian online. Sedikit perkabaran yang menduka citakan. Kalau anda saksikan wajah ini pasti anda kenal yang telah pun berkhidmat kan sebagai pembaca berita di Nightline yang sentiasa membawakan berita-berita terkini pada kita. Raymond Goh dilaporkan berada dalam keadaan kritikal selepas diserang angin ahmar. Goh yang dikenali sebagai penyampai berita bersuara emas dengan pengalaman lebih 3 dekad dalam dunia penyiaran dimasukkan ke Hospital Assunta Tanjaya selepas diserang angin ahmar. Ini apa yang dilaporkan dan rakan-rakan juga berkongsi perkongsian ini untuk mendapatkan doa daripada kalian semua pastinya. Antara individu yang baik hati, berjiwa mulia pernah saya kenali. Ini antara apa yang dikabarkan oleh rakan penyampai berita. Jadi kita sama-sama doakan supaya beliau sembuh dan kembali untuk menceriakan hari-hari kita. Baik, dan seterusnya iaitu seperti yang saya dan anda bincang tadi, Hari Kebangsaan iaitu Agong Raja Permaisuri jalan 500 meter menyantuni rakyat. Ini memang saya rasa memang kita sentiasa tak sabar nak jumpa dengan Agong dan juga Permaisuri. Dan kali ini mereka telah melakukannya. Mereka turun. Dan 500 meter katanya jalan untuk bersalam beramah mesra dengan rakyat jelata. Katanya di sini ada yang komen, daulat tuanku rasa sebab bila tengok YDPA yang di-Pertuan Agong dan juga tuanku Permaisuri menyantuni rakyat jelata. Siap bagi sumbangan kat kanak-kanak. Semoga Allah panjangkan usia tuanku dan tuanku Permaisuri dengan limpah rahmat dan ihsan. Amin. Ya Allah. Baik, ini antara perkongsiannya dan seterusnya adalah pula tentang ini sesuatu yang tidak berapa sedap mata memandang dan juga untuk kami kongsikan itu timbunan sampah sarap merata-rata selepas sambutan Hari Kebangsaan 2023. Jadi kalau bercakap tentang isu kebersihan ni Anim, ini sering menjadi topik utamalah setiap kali penghancuran aktiviti berskala besar di negara ini. Sebenarnya tak terkecualilah bukan Hari Kebangsaan sahaja. Sedangkan acara-acara yang kecil pun kita memang ada masalah tentang timbunan sampah sarap. Jadi saya rasa ini kembali kepada kita rakyat Malaysia untuk jadi lebih bertanggungjawab dalam menguruskan di mana kita patut bawa sampah tu, di mana patut kita buang. Yalah, betul. 66 tahun merdeka, tapi masih lagi kita ada mentaliti sebegini kan. Ini yang patut diberi penekanan untuk isu ini. Sedihlah kalau kita kongsikan kan. Betul. Kita kena mula dari kecil ya. InsyaAllah kita cuba sikit-sikit ya. Alright. Selain daripada sambutan di Dataran Putrajaya, kita ada juga warna-warni sambutan di beberapa negeri. Ini juga yang berlangsung di Perak, Sabah dan Sarawak. Dapat kita kompilasikan menjadi satu visual untuk tontonan anda semua. Jom sama-sama kita saksikan warna-warni sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri.
Sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang diadakan di Dataran Putrajaya semalam nyata memberi keterujaan kepada orang ramai yang datang memeriahkan suasana. Namun sambutan di peringkat negeri juga tidak kalah meriahnya. Negeri di bawah bayu, meriah sambutannya apabila tarikh keramat ini bersekali dengan Hari Sabah yang julung kali disambut selepas 60 tahun. Menurut fakta, Hari Sabah menandakan kemerdekaan negeri ini daripada penjajah British pada 31 Ogos 1963. Bagi Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Noor yang merasmikan sambutan sulung itu di Dewan Pisompuruan Square, berkata sambutan ini adalah hari yang sangat bersejarah dan signifikan kepada seluruh rakyat Sabah. Daerah Tambunan dipilih sebagai lokasi sulung bagi acara itu. Ini bagi memperingati kisah perjuangan lebih 1,000 penduduk kaum Dusun Tambunan yang gugur melawan pemberontakan Mat Salleh. Biarpun disambut secara sederhana, namun kemeriahan itu tetap menghidupkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sarawak di Dewan Serbaguna Politeknik Muka semalam. Turut dihadiri pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar bersama isteri Puan Sri Fatimah Muhammad Iskandar. Pada acara itu, Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut menitip pesan buat semua pihak agar tidak saling bertikam lidah dalam usaha membangun ekonomi negara. Selain itu, paling istimewa, Hari Malaysia tahun ini turut akan diadakan di Kuching pada 16 September nanti. Di Ipoh pula, sambutan itu tetap diteruskan biarpun dilanda hujan lebat dan angin kencang sehingga menjejaskan perkarangan Stadium Perak masih dimeriahkan oleh 25,000 orang yang hadir. Turut mencemaduli Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menyaksikan perarakan masuk 91 kontijen yang melibatkan hampir 5,000 peserta daripada badan kerajaan tempatan, pasukan beruniform, Universiti Awam, Badan Berkanun dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Perak. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Tidak kira di mana jua sambutan diadakan, namun semangat kecintaan kepada negara diharap agar terus memahat untuk saling menghimpun perpaduan, menyandang harapan dalam memaknai jiwa sebagai anak Malaysia. Baik. Itu dia sambutan Hari Kebangsaan di peringkat negeri untuk Perak, Sabah dan Sarawak. Saya pasti ada juga dalam kalangan anda yang ada sambutan kecil-kecilan kan yang telah pun disiapkan setiap tahun sambutan Hari Kebangsaan. Tapi kita nak cerita tentang sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang begitu wow, fantastik, yang ada juga mendapat pujian luar biasa. Mana tidaknya sebenarnya tunjang belakang di sebalik segala koordinat yang penganjuran bagi sambutan Hari Kebangsaan tu juga antara individu yang perlu kita beri respect. Ya, yang memberi inspirasi. Mungkin kita semua hanya melihat kepada hasilnya. Hari ini di Malaysia hari ini kita bawakan anda Encik Roslan Nordin, iaitu pengarah artistik dan konsep sambutan Hari Kebangsaan 2023. Assalamualaikum Encik Roslan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Bagaimana perasaannya yang pertama sekali? Lega tak? Dah selesai dah? Ya. Sangat lega kan? Sangat-sangat lega. Selepas hampir kami berkampung bertahun sudah lagi untuk berbincang. Saya ingat tahun ini kita dapat rasa kelegaan lah sikit. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya tertanya-tanya, persiapan untuk menyiapkan sesuatu konsep itu berapa lama waktu yang diperlukan, Cik Ustaz? Proses pertamanya adalah proses idea dulu. Okay. Dalam proses idea kita berkampung di Ipoh, di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita ada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Tentera Malaysia dan juga Jabatan Kebudayaan Malaysia. Kami duduk untuk mencari satu brainstorming tentang apa yang nak kita bawa pada tahun ini. Apabila kita mendapat temanya Malaysia Madani, kita terfikir sekarang ni kita kena bawa satu wow factor kepada Malaysia Madani ini. Dia bukan aspek persembahan tetapi juga aspek kontinjen. Dan aspeknya adalah apakah yang suntikan yang kita akan beri pada rakyat untuk melihat sesuatu yang terlalu happening gitu. Jadi dalam proses inilah apa yang kita kata kita harus berangan-angan. Angan-angan itu penting. Jadi tak jadi itu kemudian. Betul. Angan-angan tu. Angan-angan itu penting. Jadi apa yang kita angan-angan tu adalah prosesnya pertamanya kita lihat segi wow factor dalam sembahan.
Wow faktor yang keduanya dari segi pembarisan. Yang ini kalau kita tengok pada dalam Malaysia Madani ini, apa yang saya ucap terima kasih juga kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberi ruang dan peluang pada jabatan kami, Jabatan Kebudayaan Negara untuk menerajui konsep IDEA ini. Dan apa yang kita lihat sekarang ni adalah kami memberi segi aspek persembahan. Persembahannya adalah kita kena melihat sesuatu yang kita mesti memberi satu sudut baru yang mungkin berbeza pada tahun sudah. Betul. Ini yang saya berangan, saya nak juga payung terjun kita. Siapa kan sanggup. Dan ini kita lihat, kita terima kasih. Itu adalah idea Encik Rosnan lah tu. Dan kita ucap terima kasih kepada VEX 69. Dan di mana saya nampak ini terlalu cantik dan indah. Sebab utamanya kita nak membawa bendera logo Malaysia Madani itu daripada angkasa. Membuktikan mereka. Satu lainnya adalah ketangkasan mereka. Yang keduanya adalah tentang Wira Merah. Sebenarnya Wira Merah ni pada tahun sudah memang dah tak ada. Tapi kita nak Wira Merah ni diwujudkan semula. Sebab memang Wira Merah menjadi satu tunjang kepada Angkatan Tentera Malaysia. Alhamdulillah tahun ini mereka wujudkan Wira Merah dengan kekuatan baru. Di mana mereka juga ada seorang wanita membawa motor memecah MBR. Memecah Malaysia buat rekod penerjun. Menjadi itulah dan dikongsi di semua itu dikongsi. platform. Jadi satu kebanggaan kepada kaum wanita. Itu yang sebenarnya idea-idea yang kita perlukan setiap kali sambutan kan, nak nampak berbeza. Cabarannya adalah kalau tahun ini dah wow sebegini, tahun hadapan apa lagi idea yang perlu kita letakkan kan. Contohnya kalau antara segmen yang paling diberi perhatian adalah payung terjun lah. 69 Komando PRM, tepat kan, terjun tepat pada ketinggian 4,000 meter. Lebih kurang 4,000 meter. Itu adalah antara yang mungkin perlu diberi penekanan. Yang pertamanya dia mempunyai satu cabaran. Cabarannya adalah mereka menerjun dalam keadaan cuaca yang jerubu ketika itu. Dan mereka mesti harus melihat pada ketangkasan. Tapi apa yang saya lihat VEX 69 ini satu pasukan yang cukup kental. Dan mereka terjun itu mengikut kepada jadual keadaan cuaca yang memang ada halangan. Kalau kita tengok kalau hujan dia tidak terjun. Tapi semalam saya melihat prosesnya tepat dan masanya jangka masa pendek, hanya perlukan lebih kurang 4 minit untuk terjun sampai ke bawah. Dan ini satu ketangkasan yang padu daripada PDRM yang saya rasa memang angan-angan kami itu memang menjadilah. Sebab saya kata kalau kita nak buat satu proses untuk Hari Kemerdekaan, kita perlu berangan-angan. Angan-angan itulah perlu kita terjemahkan. Dan tahun depan kena banyak lagi angan-angan. Angan-angan jadi mimpi dan mimpi jadi realiti. Baik, Cik Rosnan juga kami tahu Cik Rosnan sebenarnya dah lebih daripada 20 tahun jadi berbekalkan kepakaran dan juga kemahiran yang dilakukan kan. Jadi dia menjadi seorang orang OKU yang pertama. Ini yang paling saya rasa luar biasa mengarah sambutan Hari Kebangsaan, iaitu sangat besar skalanya. Jadi mungkin ada apa-apa kekangan daripada segi fizikal ataupun mungkin faktor-faktor lain? Dia prosesnya adalah, dulu saya tak OKU, tahun ni saya OKU. Dan menjadi OKU yang pertama lah mengarah sebab sepanjang 66 tahun tidak ada OKU yang mengarah untuk konsep artistik. Semuanya orang semula termasuk dengan saya. Tahun ni saya rasa gini, sebab ini adalah proses healing. Bila kita meletakkan diri kita negative side, kita tak akan bergerak dari segi positive side. Jadi healingnya bagi saya adalah selagi cabaran itu ada bagi saya, selagi minda dan otak kita ini masih diguna pakai, tidak ada masalah. Dan fizikal itu ada nombor 2. Sebab itu kalau orang tanya saya rasa fizikal itu nombor 2. Bagi saya selagi saya masih diperlukan dalam aspek pemikiran. Sebab idea tidak datang daripada fizikal, idea datang daripada pemikiran. Dan pemikiran itu bukan sembarangan yang kita dapat. Yang ini yang susah kita nak pertonjolkan. Kadang-kadang idea itu lebih berat daripada menulis. Idea itu lebih berat daripada melaksana dalam bentuk physical side. Tapi idea yang berat inilah yang bagi saya adalah salah satu anugerah yang saya terima, yang saya rasa yang boleh saya terjemahkan, yang tidak akan jadi halangan. Dia menjadi satu proses healing bagi saya. Proses healing bagi Encik Rosnan. Turun setiap kali raptai? Saya turun setiap kali raptai. Yang pertamanya kita menjaga waktu lah. Waktu katalah kita memberi masa 2 jam setengah. 2 jam setengah itu kita kena habiskan. Sebab yang pertama cabaran bagi kami adalah penutupan ruang udara. Kita mesti habiskan persembahan udara tu jangan lebih daripada 10.30. Betul. Sebab 10.45 ruang udara akan dibuka balik. Jadi kita menjaga setiap detik masa itu kami kawal. Kami kawal dan kita akan kawal dan kita akan baiki dalam postmortem. Dan setiap malam kita akan ada postmortem yang akan diketuai oleh KSU Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Fauzi. So kita rasa itu yang kita dapat yang dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan kami sebagai di Jabatan Kebudayaan ini adalah mencurahkan idea. Idea untuk mengawal. Baik. Jadi mungkin Cik Rosnan boleh kongsikan kami satu sisi yang rakyat Malaysia atau penonton Malaysia hari ini
tidak tahu tentang secara keseluruhannya untuk menjayakan sambutan Hari Kebangsaan ini? Sebenarnya nak menjayakan ini orang nampak laksananya hebat. Tapi proses nak buatnya susah. Kita kekangan kita adalah yang pertamanya contohnya lah. Dulu kita memang ada formasi pelajar. Satu masa kita dilanda oleh keadaan jerubu yang panas yang tak membenarkan belajar. Dia kita tolak. Yang saat akhir kita terima balik. Yang proses akhirnya, proses latihan mereka itu memerlukan latihan berbulan-bulan. Kalau yang jadi informasi. Betul. Kita dapat terima yang sangat-sangat dalam sebulan, 2 bulan. Itu pun cabaran bagi saya. Yang keduanya, cabaran bagi kami adalah bila proses kita nak memilih kontijen. Kontijen ini pun kita memilih ini adalah berasaskan kepada apa yang nak diterjemahkan dalam Malaysia Madani. Contoh kalau tengok dalam kontijen yang ada sekarang ni, kontijen telco, kontijen perban, kita ada kontijen masyarakat Madani. Ini adalah kontijen besar. Dan kita nak mengumpul kontijen, alhamdulillah, dengan apa yang diselaraskan oleh Kementerian Komunikasi Digital, kita dapat menerima kontijen-kontijen. Orang nampak cantik ya kontijen, tapi orang tidak tahu cabaran-cabaran di sebalik itu. Contohnya proses latihan, kita nak mengawal masa, kita perlukan kontijen itu datang dengan sepenuhnya ahli. Kadang-kadang kita ada masa ada 50 orang datang dalam masa latihan. So, benda-benda itu memberi cabaran bagi kami untuk mengawal masa. Sebab saya dan juga Angkatan Tentera Malaysia, kami mengawal tentang masa pembarisan. Dan alhamdulillah, apa yang diselaraskan Angkatan Tentera Malaysia itu memang terbaik bagi kami. Okey. Jadi bagaimana dengan pandangan daripada yang pembikin cerita itu sendiri melihat kepada sambutan Hari Kebangsaan ini? Adakah berpuas hati keseluruhannya? Saya masih lagi bukan berpuas hati. Saya rasa masih lagi perlu ada penambahbaikan pada tahun hadapan. Sebab kami kena cari sesuatu wow factor yang untuk menarikkan lagi acara tersebut. Contohnya tahun ini. Kenapa saya memilih lagu Kurit Kundi dalam persembahan? Kalau tengok Kurit Kundi. Sebab bila saya mendapat temanya Malaysia Madani, saya memikir bahawa Kurit Kundi ini merupakan salah satu rohnya, roh jelmaan Malaysia Madani. Sebab terkandungnya pelbagai bahasa, pelbagai budaya dalam persembahan tersebut. Dan ini yang kita gegarkan di dalam awalan untuk menampakkan impaknya. Contohnya segi aspek busana, budaya, aspek nilai. Kita terjemahkan juga di segi aspek lagunya dan kita terjemahkan aspek mewakili semua masyarakat kaum. Ini yang kita nak lihat. Betul. Jadi ini sebenarnya bagi saya sebenarnya bukan cabaran, tapi untuk akan datang mungkin saya perlu memikir angan-angannya lagi. Angan-angan lebih lagi. Okey, Encik Roslan, terima kasih banyak-banyak. Ini satu yang cukup berharga buat kami. Sangat. Dapat melihat sendiri siapa di sebalik pembikinan segala persembahan. Pengarah artistik dan konsep sambutan Hari Kebangsaan 2023 Encik Roslan Nordin merupakan individu yang berstatus OKU pertama mengendalikan sambutan yang begitu besar begini. Terima kasih Syabas Tahniah. Dan perkongsian saya rasa sangat-sangat memberi inspirasi kepada kami semua. Terima kasih Encik Roslan. Sudi kongsi bersama kami dan kita akan sentiasa menantikan angan-angan yang menjadi realiti tahun hadapan. Baik. Okey, selain daripada itu, sebenarnya kita nak kongsikan juga kepada anda. Ini kisah kenduri seni sekampung. Kali ini berlaku di Ulu Dong Raub Pahang. Katanya macam-macam acara juga yang dilihat dihimpunkan di kawasan itu untuk orang kampung Ulu Dong Raub Pahang. Orang Pahang ni apa kata? Ceritanya? Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Saban tahun, pelbagai acara dianjurkan bagi memeriahkan sambutan kemerdekaan di setiap pelosok negara. Bagi penduduk kampung Ulu Dong Raub Pahang, mereka meraihkan bulan kebangsaan tahun ini dengan mengadakan aktiviti kenduri seni sekampung. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini menarik penyertaan masyarakat berbilang bangsa, termasuk dari kalangan orang asal. Acara yang cukup istimewa ini dimulakan dengan acara senaman Tai Chi yang diketuai oleh seorang guru seni dari Kampung Baru Cina bersebelahan. Kemudian, majlis diteruskan dengan acara gotong royong yang membabitkan aktiviti mengecat tembok pagar sekolah dan membersihkan kawasan persekitarannya. Dalam kesibukan peserta memanaskan badan di padang dan melakukan aktiviti pembersihan, sekumpulan penduduk kampung turut memulakan tugasan untuk memasak hidangan yang bakal dijamu kepada tetamu yang hadir. Sesuai dengan tema acara kenduri sekampung, semua penduduk kampung turut serta bagi menjayakan acara ini tanpa mengira lapisan umur. Kenduri ini bukan hanya dapat memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat, saling membantu antara satu sama lain. Bahkan kita dapat melihat juga semangat bekerjasama antara generasi muda untuk menjayakan sesuatu,
yang itulah menjadikan ia sesuatu tunjang untuk kejayaan sesebuah negara. Kemeriahan aktiviti ini pasti mengibau kenangan suasana kenduri kendara di kampung satu ketika dahulu. Tidak hairanlah ramai anak muda yang tidak mahu melepaskan peluang untuk membantu mengacau dodol dan gulai yang sedang dimasak. Program macam ini dapat memupuklah perpaduan antara pelbagai kaum macam saya lah, orang asli, bersama-sama dengan komuniti orang Melayu di sini. Jadi saya juga banggalah kan sebab warisan-warisan kita ni boleh diperkenalkan dekat luar. Juadah yang sudah siap dimasak kemudiannya dijamu kepada semua yang hadir. Meja makan yang disediakan juga diperbuat daripada buluh bagi menggamit nostalgia suasana desa. Lebih istimewa, suasana unik ini menarik minat beberapa pelancong asing dari Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu untuk mengambil bahagian dalam acara yang sama. Sambil menjamu selera, mereka turut dihidangkan dengan persembahan tarian tradisional masyarakat Melayu dan orang asal. Di Dewan Berdekatan pula, diadakan kelas seni halus yang diselia oleh petugas dari Balai Seni Visual Negara. Penduduk kampung berpeluang untuk belajar tradisi seni daripada tanah liat, rotan dan ukiran. Malah bagi individu yang meminati bidang tarian juga, boleh mempelajari salah satu seni tari tradisional negara, iaitu zapin. Bagi adik Aziz Mikael Kari Anwar, 10 tahun, ini merupakan kali pertama dia mempersembahkan tarian tradisional Melayu. Teruja dengan pengalaman ini sekaligus memberi inspirasi kepadanya untuk terus mempelajari seni tari tradisional yang lain pula. Saya rasa seronok sebab sebelum ni saya tak pernah tahu zapin ni apa. Sekarang ni saya dah tahu zapin ni apa. Rasa macam nak buat lagi lah. Happy sangat. Kanak-kanak yang hadir juga boleh mencabar diri untuk bermain permainan tradisional seperti bedil, baling selipar, gasing kampung dan terompah tempurung kelapa di padang berdekatan. Bagai aur dengan tebing, semangat ukhuwah yang dibawa penduduk kampung pasti memenuhi aspirasi untuk menyatukan tekad perpaduan sekaligus memenuhi harapan untuk terus maju sebagai sebuah negara yang merdeka. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya seringkali istilah seperti B40 dan M40 disebut setiap kali bantuan kewangan diberikan kepada rakyat Malaysia. Tetapi, tahukah apa maksudnya itu? Dan adakah kita sedar kategori yang mana kita berada? B40, M40 dan T20 merujuk kepada isi rumah rakyat Malaysia yang dikelaskan dalam salah satu kategori mengikut pendapatan bulanan. Menurut laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2023, B40 ialah kategori tangga gaji pendapatan isi rumah keluarga dengan jumlah RM4,850 sebulan. M40 pula ialah julat gaji pendapatan daripada RM4,850 sehingga RM10,970 sebulan, dan T20 lebih daripada RM10,971 sebulan. Golongan miskin tegar pula merujuk kepada individu berpendapatan bulanan isi rumah kurang daripada pendapatan garis kemiskinan PGK iaitu RM2,589 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan isi rumah dan kos sara hidup semakin meningkat saban tahun. Disebabkan itu, kerajaan perincikan kategori pengkelasan isi rumah dengan menambah 10 sub-kategori. Perincian ini dilakukan agar dapat mengurangkan jurang pendapatan antara isi rumah supaya pemantauan program yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, pendapatan isi rumah tidak sama bagi setiap negeri. Namun, selepas pandemik COVID-19, julat bagi kategori B40 mungkin turut berubah dan ramai rakyat Malaysia jatuh dalam kategori ini berbanding sebelumnya.
Disebabkan itu, adakah perlu wujud satu kategori baharu bagi takrifan jumlah pendapatan rakyat Malaysia atau bagaimana? Kami di Soal Wang tidak akan terlepas untuk membawakan isu ini berikutan dengan kemaskininya situasi terkini berkaitan dengan keadaan ekonomi dan beberapa faktor yang lain terhadap pendapatan bulanan. Pastinya ini adalah antara isu yang untuk mengelaskan sama ada diri anda tertakluk di bawah kategori yang mana, terutama sekali bagi mendapatkan bantuan dan subsidi berpatutan mengikut pada kategori yang tertentu. Itu sebabnya mungkin perlu ada takrifan baharu berkaitan dengan kategori-kategori pendapatan tersebut supaya dapat diagihkan sama rata mengikut kepada keperluan. Untuk itu pastinya kita ingin mengetahui daripada Datuk Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi yang hanya berkesempatan kita bawakan secara maya. Hello Doktor. Hello, selamat pagi. Okey, selamat pagi Datuk. Selamat Hari Kebangsaan Datuk kita nak ucapkan. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Datuk Doktor, pastinya khususnya kita nak bawakan perkongsian ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada mereka di luar sana untuk mengetahui kategori yang mana berikutan dengan B40, M40 ataupun T20 yang telah pun dikongsikan dari awal siaran tadi. Tapi mungkin secara mukadimah ataupun pengenalan awalnya, apakah takrifan terkini bagi pengkelasan B40, M40 dan T20 yang perlu kami fahami? Okey, terima kasih kerana menjemput saya ya berkongsi pandangan sedikitlah berkaitan dengan angka yang begitu sering digunakan dan kita sering mendengar ataupun para politician kita ataupun penggubal dasar menggunakan pengkelasan ini. Jadi ini adalah yang kita gelar dalam ekonomi digelarkan sebagai pengkelasan pendapatan, income class. So kalau kita lihat di situ, ada orang tanya B40 tu apa dia? Tadi ada disebut B40, M40 dan T20. Okay? Jadi kalau kita lihat dalam satu negara itu ada 100 orang lah, 100,000 manusia. Jadi B40 tu ialah 40% yang terbawah. Dari bottom segi 40. Yes, bottom 40. Itu yang dipanggil B tu. Sebab ada yang tanya B tu apa dia? M pula ialah middle 40. Dan T ialah 20%. T the top 20%. Okay. So ramai yang kata boleh tak saya pindah mana-mana. Itu saya rasa itu bukan tanggungjawab kita untuk menentukan kita dipindah atau tidak. Sebab ada yang kata saya nak masuk dalam bila dia nak minta bantuan dia nak masuk dalam B40 dia kata. Tapi bila dia nak memohon pinjaman bank dia nak masuk dalam T20. Dia tak macam tu. Dia berdasarkan pendapatan isi rumah. Pendapatan selalunya pendapatan isi rumah. So isi rumah kita di Malaysia kalau umumnya 5 orang. So jadi maknanya kalau disebut tadi hard limit ya tadi pendapatan itu, maka itulah dia untuk pendapatan isi rumah, bukan untuk gaji individu. Alright. Okey, itu secara awalnya kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan pengkelasan yang dikongsikan tadi. Saya menarik bila dikongsikan oleh Datuk Doktor tadi, kalau nak dapatkan bantuan ataupun subsidi, terus sahaja nak pergi ke B40. Kalau nak dapatkan pinjaman, kita sibuk nak menjadi T20. Okey, apa yang kita perlu fahami di sini, kalau nak diikutkan dengan statistiknya pada tahun 2016 sehingga 2022, 2 kali kerajaan telah pun mengemaskini pengkelasan tersebut. Apakah panduan yang diikut supaya boleh menjadi faktor berubahnya pengkelasan B40, M40 dan T20 ini, Datuk Doktor? Okey, dia ada 2 perkara di sini yang sering kita lihat yang mudahlah. Yang pertama ialah dari segi pendapatan purata. Dan satu lagi ialah kita lihat penduduk Malaysia yang kalau penduduk itu dah bertambah jadi bergeraklah dia punya tu kan. Sebab dia berdasarkan peratusan 40%. Jadi maknanya kalau nak menghapuskan, kalau selagi ada istilah B40 tu, maka pasti akan adalah manusia yang dalam kategori B40 ni. Jadi yang pertama ialah pendapatan dan yang satu tadi mengikut situasi yang dirasakan perlu. Tapi biasanya ialah berdasarkan pendapatan. Okey. Ada juga 10 subkategori di bawah setiap pengkelasan ya. Kalau kita perhatikan B40 ada B1 hingga B4, begitu juga dengan M40 ada M1 hingga M4, T20 ada 2 subkategori. Apakah yang dimaksudkan dengan kategori-kategori sub tersebut?
Okey, pada asalnya dulu dia cuma ada 3 kategori. B40, M40 dengan T20. Okey. Dan lepas tu dia orang kata, alamak macam mana lah nak buat ni lagi sebab wujudnya perbezaan antara kalau you tengok B1 tu dua kalau tak silap saya pada asalnya dulu 2000 lebih ke bawah. Ini tahun 2023. Tapi sebelum itu kita lihat kategorinya sangat jauh. Cuba you lihat B1 dengan B4 tu. Kalau B1 tu jurangnya jauh. Ada yang kata, doktor boleh tak saya jadi B1 dia kata 0.05 sebab pendapatan dia 1,200. Saya kata tak, dia B1 je. Dia tak ada B0.5 pula. Jadi maknanya kalau dulu dia cuma satu kategori je. So disebabkan untuk nak membantu sebab satu ialah sumber kerajaan adalah terhad, sumber terhad. Jadi disebabkan nak memberi bantuan daripada menabur aja bantuan begitu, maka perlu dikategorikan lagi. So itu yang dapat banyak bukan banyaklah. Yang mendapat bantuan ialah sebenarnya B1 sampai B4. Jadi yang mengamuknya kalau you tengok M1 dengan B4 tu. Ya, betul. Perbezaannya RM1 saja. Betul. Itu yang kadang-kadang inilah dia, statistics don't lie, statisticians do. Kita menggunakan statistics tu, satu garis tu yang hanya membezakan mereka hanyalah RM1. Dan itu based on income tau. Self-disclose. Kita yang melaporkan pendapatan kita. Jadi itu yang menjadi masalah dia sekarang. Ini yang kita kata ada orang yang layak tapi tidak menerima, yang tak layak menerima sebab dia pandai melapor. Betul. Ini yang kerajaan sedang pening lah. Sedang pening nak memikirkan dia. Bagaimana nak mensesuaikan. Melihat kepada keadaan dan situasi ini, saya akui, saya terkesan juga sebagai golongan yang sebegini. Perbezaan hanyalah RM1 sahaja. Kalau nak difikirkan apa saja yang kita dapat menyimpan pun tidak kan dengan RM1 perbezaan. Tapi kita dah tak layak untuk mendapat segala bantuan ataupun subsidi yang diperolehi oleh golongan B40. Kira seolah-olah M1 ni memang nyawa-nyawa ikan, cukup-cukup makan dengan apa yang kita ada. Kan? Jadi M1 dengan M2 kalau you tengok tu paling kesian. Paling kesian. Itu yang kita lihat semasa COVID dulu, B40 dapat bantuan. Tiba-tiba M aja habis. Dia orang itulah yang mereka mendesak supaya ada diberi bantuan, dan juga kita lihat selepas tu bajet memberi perhatian jugalah pada golongan M40 ni. Okey, tadi kita ada kongsikan berkaitan dengan B40 ni merupakan bottom 40. Maknanya yang paling kurang pendapatan dalam kalangan rakyat Malaysia 40%. Ada juga satu artikel yang diwujudkan katanya cadangan untuk mengadakan B50. Maknanya bottom 50% itu kita nampak 50% rakyat Malaysia ni mempunyai pendapatan yang sangat kurang melayakkan mereka untuk mendapat pinjaman dan juga subsidi. Bantuan dan juga subsidi. Pandangan Dato' Doktor sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat kerajaan sekarang sedang berusaha sebenarnya untuk mereklasifikasikan. Dah tak nak lagi satu klasifikasikan menggunakan dia panggil pendapatan boleh guna, disposable income. Sekarang dia menggunakan pendapatan gross income belum ditolak semua benda. So maknanya memang itu nombor satu. Yang kedua dari segi pemikiran ilmunya, di dunia sekarang mereka dah do away tau. Sebab pandangan berkaitan dengan B40 ni, M40 ni, ini pengkelasan tahun 70-an, 80-an dulu. So apabila dunia pada ketika itu 40% negara di dunia ini yang miskin. Jadi negara maju nak memberi bantuan, so dia kata kita bagi je lah kepada negara yang diklasifikasikan B40 ni. Bagi ketika itu. So jadi sekarang ada timbul perdebatan di kalangan para intelektual yang mengatakan mungkin kita dah tak perlu lagi pengkelasan ini. Sebab sekarang kita dah berebut ni. Itu yang tadi saya kata. Semua tiba-tiba rakyat kita nak claim themselves. Bukannya kita sekadar RM1. Memang dia rasa tak adil bagi dia. Konsep keadilan yang sangat sukar untuk dicapai. Jadi inilah dia. Satu ialah kerajaan secara perlahan-lahan nak mengklasifikasikan menggunakan kelas pendapatan, menggunakan pendapatan boleh guna atau dipanggil disposable income. Dan yang satu lagi besar kemungkinan dalam jangka masa panjang kerajaan mungkin
pengkelasan ini. Maknanya beri je bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Tak perlulah kisah dia tu M40 ke B40 ke T20 tu mungkin bantuan yang diperlukan dalam bentuk lain. Betul. Itu dia. Itu yang dipikirkan. Baik. Dato' Doktor, untuk yang terakhir, apakah reaksi yang tepat sekali sebagai rakyat Malaysia untuk memahami setiap kategori ini bergantung kepada pendapatan mereka supaya mereka tahu di mana tempatnya untuk kita mungkin meminta bantuan, mendapatkan subsidi dan sebagainya. Sebab pengkelasan ini agak kritikal sekarang ni sampai ianya menjadi buah mulut pula kan. Jadi macam anda golongan ini supaya kita dapat reaksi yang tepat dan yang perlu diuruskan oleh rakyat Malaysia sendiri. Bagaimana Dato' Doktor? Okey, sebagai short term saja short term. Saya rasa memang rakyat Malaysia perlu tahu. Saya ingat lagi masa saya buat posting ini dalam Facebook saya. Saya yang buat posting ni sebab saya ni seorang ahli ekonomi dulu. Jadi saya posting untuk tujuan pelajar saya. You cannot imagine the response that orang respond kepada posting saya. Sebab saya ambil data ini daripada Dawson. Jadi yang pertama sekali in the short term, cuba tahu di mana kedudukan anda supaya yang layak diterima tu apa dia, sebab kita yang tadi disebut bantuan dan juga subsidi. Tetapi dalam jangka masa panjang, be prepared lah yang kita akan do away dah, tak ada lagi lah kelas-kelas ini dalam masa hadapan. Baik. Terima kasih banyak, cukup ringkas dan padat. Sebenarnya ini antara yang begitu manfaat sekali untuk kita fahami betul-betul kan Dato' Doktor. Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi yang tidak jemu untuk menerima jemputan kami ke sini MHI. Terima kasih Dato' Doktor. Salam Hari Kebangsaan untuk Dato' Doktor. Terima kasih. Selamat Hari Kebangsaan juga. Okey, kita terus saja bersama dengan Daya untuk perkongsian kadar pertukaran mata wang asing. Silakan Daya. Okey Anim, terima kasih. Baik, tadi Anim pun berbincang tentang soal wang. Kita masih dalam soal wang juga sekarang ini, iaitu tentang kadar pertukaran wang asing, iaitu dari kiranya 1 September 2023 dan rekod ni setakat 8 pagi itu mata wang kalau 100 Japanese yen kita adalah 3.18. Ini adalah ringgit Malaysia $1 Singapura 3.44, RM100 Indonesia 0.030, 100 baht Thai 13.30 dan $1 Amerika Syarikat USD 4.63. Baik, jadi sekarang ini itu adalah perkongsian daripada kami buat masa ini saja, dan selepas ini Daya dan Anim akan kembali dengan lebih banyak perkongsian. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Malaysia Hari Ini. Pada Jumaat yang penuh barakah ni, saya nak kongsikan dengan semua penonton Malaysia hari ini. Kita akan bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, itu pengasas Kompleks Islam Darul Faizin KIDAF yang berada di Kedah sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya, sihat? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Masya Allah. Okey Ustaz, baiklah, kita tadi saya kata tentang Jumaat yang barakah. Jadi nak kongsi keberkatan bersama semua penonton MHI. Ustaz ceritakan sedikit latar belakang mengenai kumpulan pendidikan Darul Faizin KIDAF ni, dan juga katanya ada penambahbaikan Masjid Nur Muhammad KIDAF. Ustaz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Merdeka insya-Allah, selamat menyambut hari kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia, alhamdulillah. Dan subhanallah, Said Muhammad, kumpulan pendidikan Darul Faizin ini telah berada dalam masyarakat semenjak tahun 2011 yang lalu. Kita menyediakan pengajian percuma kepada masyarakat daripada peringkat pratahfiz, kemudian peringkat tahfiz Al-Quran, kemudian pengajian umumi kepada masyarakat. Bahkan kita juga ada, Allahumma salli Muhammad, warga emas yang duduk di Kompleks Islam Darul Faizin kita ini, alhamdulillah. Dan subhanallah, seiring dengan peredaran masa, peredaran zaman, tuan-tuan, masjid yang kita bangunkan ini, subhanallah, yang namanya Masjid Nur Muhammad ini, Allahumma salli Muhammad, dah ada kerosakan, dah ada bocor sana sini dan sebagainya. Dan subhanallah, demikian juga permintaan untuk kemasukan kepada madrasah kita makin meningkat daripada masa ke semasa. Kita hanya terhad sekarang ni dapat menampung sekitar 50 sahaja warga emas, dan permintaan itu lebih ramai, alhamdulillah. Dan kita perlukan kepada penambahbaikan daripada dua segi. Yang pertama, kawasan pengajian di masjid kita ini. Masjid yang kita bangunkan ini nama Masjid Nur Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Di sinilah tempat solat berjemaah. Di sinilah kelas-kelas pengajian ada.
Di sinilah juga pejabat, bilik mesyuarat dan semuanya terangkum di Masjid Nur Muhammad ini. Maka bila kita nak bersedia untuk menerima kemasukan yang lebih ramai, maka secara tak langsung kita juga perlu membuat penambahbaikan dan pembesaran serba sedikit untuk menampung jumlah kemasukan yang lebih ramai. Demikian juga pengajian tahfiz Al-Quran. Kita dapat menampung sekarang sekitar Ustaz Muhammad 20 ke 30 orang sahaja, itu pun maksimum. Sekarang ni kita sedang bangunkan untuk menampung jumlah pelajar yang makin bertambah daripada masa ke semasa. Kita sedang bangunkan bangunan asrama 2 tingkat bersebelahan dengan Masjid Nur Muhammad ini, bawahnya kantin, atasnya asrama, dan penyediaan Ustaz Muhammad kelas pengajian yang lebih sempurna dan lebih selesa kepada pelajar-pelajar kita di Ustaz Muhammad Mahad, dia pun di Masjid Nur Muhammad ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, semenjak tahun 2015 kita tidak mengenakan sebarang yuran kepada Allahumma salli ala Muhammad pelajar-pelajar tahfiz kita. Bahkan pengajian umumi dan juga pengajian warga emas juga kita tidak kenakan sebarang yuran pengajian. Maka subhanallah tuan-tuan, apa yang kita inginkan pada hari ini ialah sedikit bantuan dana daripada tuan-tuan untuk pembangunan masjid kita, untuk menambahbaikkan masjid kita, bangunan asrama dan beberapa projek yang kita sedang lakukan untuk penambahbaikan dan penyediaan tempat yang lebih selesa kepada pelajar-pelajar kita daripada peringkat bawah sampai ke peringkat atas, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, baik. Jadi difahamkan dana dipohon adalah dana pembangunan, pengurusan pembiayaan pelajar dan juga penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kidaf ni raya. Jadi kita nak tahu juga perkembangan terkini. Bagaimana dengan kutipan yang telah didapati ataupun apakah perkembangan untuk sasaran kosnya? Bagaimana Ustaz? Kongsikan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan ini untuk ucap jutaan terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kami semenjak daripada awal dahulu 2011 yang lepas. 2014 kita mulakan bangunkan Ma'had Darul Faizin. 2016 kita dah mula duduk di kompleks Darul Faizin kita ini. Dan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, kita juga ada cawangan di Fatani, Thailand. Kita juga ada satu yang kita bangunkan di Melaka dan beberapa tempat, bahkan anak-anak pelajar tahfiz kita sedang menuntut ilmu di luar negara, di Yaman dan sebelum ini di Turki. Semuanya atas pembiayaan dan atas sumbangan dan sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan semua. Kalaulah subhanallah tidak dengan sokongan dan bantuan daripada tuan-tuan, maka kita tidak akan ada apa yang kita ada sekarang ini. Maka jazakumullah khairan katsira, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dan semua yang Ustaz Muhammad hasil daripada apa yang sedang kita dan akan datang, insya-Allah pahala dan ganjarannya akan sampai kepada tuan-tuan di dunia hingga akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, kita memerlukan sekitar 5 juta ringgit untuk penambahbaikan Masjid Nur Muhammad ini, untuk bangunan 2 tingkat asrama pelajar dan lelaki dan juga asrama pelajar perempuan, untuk pembelian tanah di sebelah Ma'had Darul Faizin kita ini, sebab di situ kita akan bangunkan bangunan asrama pelajar perempuan dan juga rumah warga emas. Sekarang ni kita sedang siapkan 10 unit rumah warga emas tambahan. Dan tidak termasuk dengan termasuk juga dengan pengurusan pelajar, pembiayaan pelajar dan pengurusan Salih Alaihi Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin ini. Keseluruhannya 5 juta ringgit tuan-tuan. Nampak banyak, memang banyak. Saya pun rasa gelisah bila nak cari 5 juta ringgit ni. Dan alhamdulillah semenjak daripada Ramadan hari itu, setelah kita buat pelancarannya, sehingga sekarang ini kutipan kita telah pun mencecah 1.5 juta ringgit. Ada 3.5 juta ringgit lagi Salih Alaihi Muhammad yang ada, insya-Allah ada dalam poket tuan-tuan. Sama-sama lah insya-Allah kita bantukan untuk merealisasikan dana keseluruhan kita sejumlah 5 juta ringgit, insya-Allah ya. Baik, Ustaz, alhamdulillah, dan saya doakan sangat-sangat supaya semua yang menonton ni dijentik hatinya untuk sama-sama kita menderma, kita infak kepada kumpulan pendidikan Darul Faizin Kidaf ini. Semoga pahala ni kita dapat kongsi bersama Ustaz ya. Jadi terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin Kidaf. Okey Ustaz, Assalamualaikum, terima kasih. Sekejap, nanti kalau mereka dia dah tu, tolong mesej kepada nombor hotline tu sebab ada hadiah yang nak kita berikan, insya-Allah. Baik.
Ada hadiah siap ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi sekarang ni saya nak serahkan kepada Anim. Katanya ada perkongsian lagi ni. Okey, Daya. Set kita beres dah. Ni bersempena dengan Bek Wah Babas. Mari set kita pakat ramai-ramai ke Carnival Jom Heboh Babas dan berpeluang mendapatkan pelbagai hadiah dan pack-pack produk Babas secara percuma bermula 7 hingga 9 September ini di RTC Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Okey? Dan jangan lupa untuk dapatkan pack nasi gulai kawah Babas percuma di Carnival Jom Heboh Babas. Jumpa sana deh. Alright. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, masih lagi Malaysia Hari Ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini dan saya dan Anim ada perkongsian sikit. Itu tentang janji happy. Peraduan janji happy ni anda berpeluang memenangi sebahagian daripada RM9,000 dengan hanya menonton buletin TV9 dan filem-filem hebat yang terpilih bermula 1 September ini. Hari inilah. Ya. Bermula pada hari ini. Caranya mudah sahaja, iaitu perlu menjawab soalan mudah dan lengkapkan secara kreatif slogan yang diberi, kemudian hantarkan jawapan anda ke Facebook atau Instagram TV9 Malaysia untuk maklumat lebih lanjutlah. Senang je, pergi www.extra.com.my/janjihappytv9. Tertakluk terma dan syarat, okey? Mana tahu ada happy-happy aja. Kalau nak lagi happy, bersama dengan kami hari Isnin nanti kita nak cerita tentang variasi kuih manisan. Kalau kita cerita pasal kuih ni, setiap daripada kaum kita ada kuih tersendiri, betul tak? Kuih favourite awak? Kuih kaswi. Kuih kaswi. Favourite. Sebenarnya baru dapat dalam grup tu orang share kuih kaswi. Ya ke? Saya tengah fikir kuih apa favourite. Saya sukalah kuih-kuih. Lopeh. Kuih lopeh pun sedap juga. Poci sedap. Macam-macam. Jadi anda jangan lupa saksikan kami di Malaysia Hari Ini, Isnin sampai Jumaat 9.30 pagi. Okey? Ya. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu.